Lin dari Sarawak FM dan sekarang ini alang-alang tadi Dijerin dah sebut tentang Lailatul Qadar. Jadi sama-sama kita nak mencari 10 malam yang terakhir ni, kita nak cari. Kita nak cari sama ada kita ada satu kita nak bagi tahulah, maknanya mencari satu perkara, tapi bagaimana segi kesediaan kita ke arah itu. Okey, tetapi ada juga beberapa cerita-cerita yang sudah digambarkan dengan malam Lailatul Qadar. Antaranya mungkin kita melihat suasana malam itu seperti dingin yang tidak seperti kebiasaan, ataupun seperti mana kita melihat gerak-geri pokok dan juga tumbuh-tumbuhan itu seolah-olah ada perubahan. Itu mungkin akan diperjelaskan untuk kita bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, Ustaz Haryanto Rizal Rohman, untuk bercakap lebih lanjut tentang malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ismail. Alhamdulillah. Kita dah menginjak ke hari 20 kita berpuasa, lagi berbaki 10 hari untuk kita menunaikan ibadah puasa ini. Cuma dalam baki 10 hari ini Lailatul Qadar. Lailatul itu adalah malam. Ya. Jadi bagaimana kita nak melihat petanda-petanda tentang malam Lailatul Qadar ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SPM kita sebut. Ya, betul. Ini dah juga Ismail. Pertama sekali mungkin kita nak kena tambah sikit apa Ismail sebut tadi tu. Kita memang hari ni hari 20 tapi malamnya dah habis. Malamnya dah habis dah. Kita tinggal 9 malam je lagi. Okey. Malam tadi dah mula. Kita bagi 9 malam je. Malam 21, 22, 23, 24, 5, 26, 7, 28. Kemudian 29. Lebih kurang 9 malam saja lagi tinggal. Lepas tu dah habis dah lah raya. Baik. Bila sebut malam Al-Qadar ni maknanya malam lah, ataupun Lailatul tu maknanya malam. Al-Qadar tu kalau dari segi bahasanya maksudnya penetapan. Okey. Cuma dari segi takrifan ulama tentang maksud Al-Qadar ni dia ada macam-macam. Okey. Ada yang menyebut bahawa Al-Qadar ni artinya disebut malam tu sebagai kemuliaan. Kemuliaan bagi orang yang beribadah pada malam tu. So kalau orang beramal sepanjang malam tu, maka kemuliaan untuk orang yang beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga disebut malam itu disebut malam Al-Qadar kerana keagungan malam tu. Sebab kita tahu bahawa malam Al-Qadar ni disebut dalam Al-Quran. Dalam surah apa nama ni Al-Qadar lah. Allah sebut secara jelas tentang malam Al-Qadar ni. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi maknanya keagungan malam itu memang disebut Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas. Itu pandangan yang kedua. Yang ketiga disebut malam itu disebut sebagai malam yang sempit ni. Kenapa? Kerana disebut oleh para ulama, pandangan para ulama berpandukan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Nabi SAW, malaikat turun pada malam itu sebanyak-banyaknya. Jadi sempit itu kerana banyaknya malaikat yang bertaburan di atas muka bumi ini, dan mereka ni akan mendoakan orang yang berdoa dan bawa doa-doa orang yang berdoa dan amal-amal pada malam itu. Jadi mana sempit dunia itu dengan malaikat yang turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maknanya turun malaikat dan juga Sayyidina Jibril alaihissalam. Bahkan Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan bahawa banyaknya malaikat tu sebanyak butiran pasir di bumi. Yang banyak tu. Jadi maknanya kalau kita berjalan, kalau kaedahnya kita berjalan tu terlanggar sajalah. Kalau nak kira begitu. Jadi nak menggambarkan keagungan malam tu. Dan juga malam itu disebut sebagai malam keputusan, ataupun ketentuan. Jadi sebab itu disuruh kita pada malam tu banyakkan amalan dan banyakkan berdoa. Kerana apa? Semua doa kita pada malam tu insya-Allah akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah sebagai ketetapan untuk kita. Jadi kalau kata contohlah ni, ada orang tak mengandung lagi, beramal lah sungguh-sungguh 10 terakhir ni. Jadi mungkin Allah tetapkan dengan sebab beramal tadi tu, maka ditentukan untuk dia tahun depan dapat anak. InsyaAllah. Nampak tak? Jadi apa saja, kalau orang yang kurang sihat misalnya, yang nak kesembuhan, inilah masa dia. Murahkan rezeki ni lagi zaman-zaman sekarang ni. Ismail, orang tak ada kerja dan sebagainya, celaru fikiran, serabut memikirkan tentang nak menguruskan kehidupan. So cuba kita manfaatkan dengan keberadaan malam Al-Qadar ni. Ini sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah. Sikit sebanyak tentang gambaran apa di malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Baik, dalam masa yang sama, persoalan daripada dalam kalangan masyarakat umat Islam adalah bila sebenarnya malam Lailatul Qadar ni. Dia kata saya cari
Ustaz, tak jumpa-jumpa pula. Tapi ada orang ni cakap, oh yang ni kot malam tadi kot. Kita malam tadi je. Selalunya begitulah setiap tahun. Okey, dia begini. Pertama sekali, malam Al-Qadar ni ulama berbeza pandangan. Tapi semuanya ada asas. Majoriti menyebutkan pada malam 27. Okey. Malam 27 dan Ramadan. ke atas. Tidak, malam 27 tu sendiri. Secara spesifik. Spesifiknya kalau kita sebut malam ni, tahun ni, maknanya Sabtu malam Ahad. Kadang-kadang orang kita ni kita kena sebut gitu. Nanti dia confuse mana satu kan. Jadi Sabtu malam Ahad tu maknanya hari Sabtu pagi tu kita puasa, malam tu ialah malam 27. Okey. Ini catat. Sebab kalau mengikut pandangan majoriti daripada malam 27. Okey. Kalau ikut pandangan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali dia ada buat satu apa dia calculation lah. Dan dia menyebutkan kalau kita terus tahun ni kita start puasa hari Selasa. Kalau mengikut Imam Ghazali punya calculation, dia akan jatuh pada 27. Wah, ini masing-masing memang tumpu macam itu je pasal dah ada calculation tu kan. Ini kita sebut pandangan ulama. Jadi maknanya kalau ikut calculation Imam Ghazali, hari Sabtu malam Ahad nanti. Itu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah dia kata pada malam 21, malam 23. Okey. Berpandu juga kepada hadis Nabi SAW dan ada juga pandangan imam mazhab yang lain juga setuju dengan Imam Syafi'i. Malam 21, 23. Kalau malam 21 ni malam ni. Bukan malam tadi. Malam tadi malam 20. Malam ni lah. Malam kang lah, malam kang. Bahasa Melayu ni susah nak sebut. Malam kang. Ada juga menyebut malam 25. Dan ada juga pandangan malam 24. Okey. Itu hari dan juga tarikh yang disebut ataupun yang dijangka. Tetapi untuk tempoh waktunya itu, bagaimana? Ada yang kata 1/3 malam yang pekat ataupun malam yang sunyi itu. Jadi di manakah kita melihat kita boleh memulakan amalan-amalan untuk berdoa selepas mungkin menunaikan solat tarawih dan sebagainya? Okey, Ismail. Dia begini, pertama tadi sebagai konklusi kepada soalan tadi malam berapa pandangan ulama tadi, Ustaz semua nak sebut begini je lah para penonton sekalian. Saya kata bermula daripada malam tadi kita dah beramal, malam ni terus sampailah selagi mana belum raya. Sebab ada juga pandangan yang menyebut malam terakhir. Malam terakhir. Ada malam terakhir Ramadan. So kalau malam terakhir maknanya 11 hari bulan lah. Okey. Jangan 12 dah malam raya. Sebab Ustaz takut orang confuse di antara hari terakhir dengan malam terakhir. Sebab dalam Islam dimula malam dulu, baru hari. Ya, okey. Soalnya sekarang kalau kita nak beramal masa bila? Baik. Itu pun ada pandangan para ulama. Maksudnya dari segi bagaimana ulama nak mengajarkan kita. Kalau tak silap ada disebut dalam Ibn Rajab Al-Hambali, disebut dalam Lataiful Ma'arif, disebut kita beramal bermula daripada lepas maghrib. Okey. Walaupun sebenarnya untuk amalan sunat belum mula. Kena ingat. Kerana amalan sunat, maksudnya khusus amalan sunat ni dengan maksud apa yang disebut dalam hadis maqama Ramadan. Maknanya menghidupkan malam-malam Ramadan tu. Dia maksud qiyam itu di lepas Isyak. So lepas maghrib ke Isyak itu sekiranya belum boleh lagi mula sebab kita kena solat Isyak dulu. Lepas tu barulah kita solat tarawih. Sebab kita pun tak buat solat tarawih lepas maghrib. Kerana nak menunjukkan bahawa lepas Isyak baru bermula qiyam. Okey. So kalau kita kira malam daripada maghrib sampai subuh, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli maknanya malam itu malaikat turun daripada bila? Bermula pada maghrib, itu malam sampai subuh. Tetapi dalam konteks kita beramal untuk qiyam daripada lepas Isyak sampai subuh. Okey. Sebab Nabi SAW ada sebut kan, kalau kau rasa tak sempat untuk nak meneruskan solat kau, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat misalnya. Jadi maknanya tutuplah terus sebab takut dah subuh. Okey. Cuma sekarang ni nak bila kita nak buat, adakah dikira lepas Isyak tu ataupun nak kira 2/3 malam, 1/3 malam? Nah ini dalam kitab Lataiful Ma'arif tu disebut, dia kata kau sekurang-kurangnya jaga solat Isyak dan juga solat subuh. Okey. Solat Isyak dan subuh. Yalah solat Isyak pun fadilat dia, siapa yang solat Isyak berjemaah bersama imam dapat pahala macam separuh malam. Siapa solat subuh macam malam seluruhnya. Dia menghidupkan. Tapi ini bukan maknanya kita tak buat solat lain. Ini pula jangan silap. Ya, ini kita katalah worst scenario lah apa ni. Kita kata mungkinlah malam tu agaknya dah buka puasa kenyang penuh.
tolong jaga juga. Jangan turun tidur lepas maghrib tu. Solat isyak berjemaah dulu. Lepas tu rehatlah. Mungkin letih sangatlah hari tu kan. Solat isyak berjemaah. Andainya malam itu Lailatul Qadar, maka dikira kebaikan pada malam tu. Dan subuh itu kita hidupkan. Kalau kita kata kita nak qiyam. Qiyam ni yang paling bagus 1/3 yang terakhir. Lebih kurang 2:30 pagi. Apa nama Ismail? Sehingga ke subuh lah. Sampai subuh. Ya, 2:30 pagi sampai subuh. Tapi janganlah sampai subuh, nanti tak sahur. Jadi mula 2:30 tu dah cantik dah untuk bangun. Tetapi daripada lepas isyak, sebenarnya kita solat tarawih itu juga sudah dikira qiyamul lail. Jadi maknanya solat tarawih kita buat itu juga dikira qiyamul lail. Jadi maknanya itu kaedah dia kalau kita kira pada malam itu. Tapi sebenarnya dia bukan hanya solat saja, baca Quran, kita berzikir, kita istighfar, berselawat. Hatta kalau apa saja kebaikan kita buat pada malam tu, maka itu juga dikira sebagai menghidupkan malam tu untuk Lailatul Qadar. Bahkan termasuk kita mendengar Al-Quran. Kadang ada orang tak sempat ni. Kan ada orang tak sempat. Mungkin dia sambil bawa Grab. Kan? Apa nama kereta pun Grab lah kan? Apa nama? E-healing. E-healing ya. Jadi macam mana nak baca Quran? Jadi dia dengar. Dia nak musing tu, maklum sajalah dekat raya ni. Nak mencari duit raya. Jadi tak ada masalah. Ataupun orang mungkin berniaga malam tu. Tukang masak. Kecuali kalau dia hafal Quran tu bab lain lah kan. Tapi apa peluang dia? Maka dia dengar Al-Quran. Itu kaedah apa yang kita boleh buat. Termasuk juga kakak-kakak kita ni kat dapur, maklumlah nak raya, buat kuih raya. Walaupun tak pernah jadi. Jadi gunakan kesempatan tu. Dengar, boleh juga dengar sambil dengar ceramah. Ada banyak sekarang ni. Ya, video-video ceramah. Apa sahaja kebaikan yang boleh kita buat pada malam tu. Jadi termasuk jugalah kalau orang yang bertugas jaga keselamatan, itu kebaikan dah tentu lah ya. Kalau kita tengok apa nama ni abang-abang kita askar yang duduk dekat sempadan kan, mungkin dia nak memfokus terus kepada baca Al-Quran tu, tak boleh juga pasal dia nak jaga sempadan, takut orang ambil kesempatan. Jadi itu juga dikira kebaikan. Cuma niatkan ya Allah, malam ni kalau lah tu kadang kau kira, itu yang penting tu. Itu penting juga ni ya. Jadi kita kena sebut ya Allah, kalau lah malam ni tu kadang kau anugerahkan untuk aku, sambil doa. Yang paling penting Ismail, malam itu doa. So maknanya daripada maghrib ke subuh ni kalau boleh kita tidur pun jaga doa. Apa doa nak baca yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa pendek sangat. 6 perkataan saja. Kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 6 perkataan. Yang ini bukan hanya di ketika sembahyang. Banyak orang silap ketika tarawih je. Tak. Ketika mana pun kita duduk sambil kata orang lepas-lepas balik kerja tu letih duduk kat sopan nyandor kan, baca Allahumma innaka. Maknanya jadikan dia macam zikir kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah fa'fu anna, jadi untuk keluarga kita sama. Sekali. Kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca at any time, kecuali dalam tandas. Kecuali tengah basuh tu tak payahlah. Bawa kereta, naik motor, di dapur tengah maknanya minum, kita baca. Bahkan kalau boleh siangnya pun, sebab ada pandangan ulama mengatakan kalaulah malam tu Lailatul Qadar, siangnya terus gandakan amalan. Bukan malam tu je, kadang kita malam je. Alhamdulillah malam tadi Lailatul Qadar kan, jadi siang tak payahlah. Tak. Bahkan kalau kita cerita pasal itu kadang macam tadi Ismail ada sebut tentang orang tengok tanda lah pokok dan sebagainya, itu possible kalau Allah nak tunjukkan, tapi itu bukanlah tanda-tanda yang disebut oleh para ulama, bahkan bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pengalaman orang-orang yang pernah bertemu itu kadang. Tetapi ini nak pesan pada kita punya netizen. Dia netizen tu makna automatik dia terus medsos lah. Itu ulama sebutkan dia sunat kita menyembunyikan tanda-tanda tu. Bukan diwawarkan. Malam tadi macam itu macam tak ada harapan tu namanya. Dia hanya nampak petanda sajalah. Sebab ulama berpandukan kepada peristiwa Nabi Allah Yusuf AS bila dia bermimpi. Kan? Jadi ayah dia bagi tahu, dia kata jangan kau ceritakan wala taqsus ra'yaka tu. Jangan kau ceritakan apa yang kau nampak dalam mimpi itu. Jadi sebagai ulama dia berpandukan kepada ayat Quran itu, maka sunat untuk menyembunyikan. So maknanya kalau malam tu memang betul nampak pokok tumbang, diam je.
Okey. Bukan pokok tumbang dia, pokok tumbang telefonlah JPA. Kan, ni maknanya dia pokok macam, sujud. Menyembah bumi lah. Pokok tumbang telefonlah. Kesian takut ada orang tersepit. Cuma satu ya Ustaz ya, ada juga yang berkongsikan banyak cerita kata waktu malam-malam terakhir Ramadan inilah tiba-tiba termimpikan arwah maknya, arwah ayahnya ataupun saudara maranya yang datang berhubung kembali ataupun bercakap dalam mimpinya. Apakah itu boleh digambarkan sebagai satu keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hanya sekadar mainan tidur ataupun mainan imajinasi semata-mata? Dia pertama sekali possible. Kalau Allah nak berkehendakkan begitu, dia boleh jadi. Itu pertama. Cuma yang penting kita lah, bagaimana kita nak berinteraksi dengan suasana tu. Memang lagi-lagi Ramadan ni, lagi-lagi nak raya. Dia sentimental value tu kuat sangat. Sebab kita orang Malaysia ni memang raya ni dia ada value yang lain sikit. Jadi lagi-lagi kalau mak ayah tu dah meninggal dan sebagainya, apa yang perlu kita buat? Bila kita bermimpi macam itu, yang perlu kita buat bukan update dekat medsos. Yang perlu kita kan, dia update status tu kan. Dia siap boleh bercakap lagi tu, mak seronok bercakap dengan mak malam tadi kan. Khawatir pula mak dia jawab kat bawah tu, terima kasih lah. Maksud Ustaz tu, Ustaz selalu kita tengok medsos ni macam itu orang buat. Jadi sebenarnya apa yang kita buat Ismail, itu menunjukkan hubungan kita dengan mak ayah kita kuat. Pertama doakan. Bila kita mimpi macam itu, bangun, jangan bangun tu menung ataupun buat menangis air mata, tak ada faedah. Bangun, kita doa, ya Allah ampunkan mak aku. Kalau boleh doa yang diajarkan dalam Al-Quran atau diajar oleh Nabi tu baca. Kalau tidak bahasa Melayu, ya Allah ampunkanlah mak aku, ya Allah. Itu. Yang kedua, sedekah untuk dia. Supaya sampai kepada mak kita. Mungkin juga kadang-kadang tu isyarat pasal lama menung tak sedekah untuk dia. Kan? Mungkin dia datang malam tu ialah pasal pendek sangat mimpi tu. Kalau panjang sikit dia cekiknya kita. Tak betul Ismail. Kita ni kadang-kadang dengan mak ayah kita ni lama dah tak ingat dah. Sekadar ingat kat mimpi macam tu je. Kita rasa ni mimpi dia macam mana itu je. Dia tak terfikir bahawa sepatutnya kita memberikan kebaikan untuk mak ayah kita. Jadi lebih-lebih lagi ni lah, malam-malam 10 terakhir ni dan lebih-lebih lagi dekat-dekat nak raya ni, kita percaya suasana-suasana ni akan datang pada kita. So kita kena bijak untuk bagaimana berinteraksi dengan suasana ni. InsyaAllah. Jadi itu dah dia, itu yang saya sebut di awal tadi tu. Ramai bila kata sebulan terakhir tu dia kata, malam tadi macam ni lah, saya nampak macam ni, saya update ni status kat Facebook. Yang kita yang tak nampak tu, kita macam malam tadi ke? Kita rasa macam terkilan, terlepas lah pula. Tapi sebenarnya hakikatnya sunat untuk kita sembunyikan. Dan kita, maknanya itu kelebihan Allah bagi pada kita. Jangan sampai kelebihan tu bertukar bukan apa-apa pula nanti. Jadi rugi kita. Itulah dia. Baik, dalam masa yang sama juga, dalam kita mengamalkan untuk malam-malam yang terakhir ni, bukannya kita pergi beli belah ke apa kan? Betul. Tapi tak salah. Tak salah. Sambil beli belah tu boleh zikir. Allah, kan kita sebut dah tadi, sambil doa. Kan? Cuma minimum lah. Janganlah beli belah tu tiba azan subuh. Itu masalah kita kan. Tak ada masalah sebab mungkin ada orang tak sempat. Kan dia nak fokus semua, jadi malam tu keperluan dia. Dia rasa itulah malam sempat dia nak pergi. Dia pergilah, tak ada masalah. Berlanjutan daripada beli belah itu, bukan saja kita bercerita amalan berdoa, mengerjakan solat. Ada juga yang malam-malam terakhir Ramadan ini bersedekah. Mungkin menyantuni gelandangan, berjumpa anak-anak yatim dan sebagainya untuk menginfakkan sedekah dan sebagainya. Apakah itu juga dikira sebagai satu amalan di malam Lailatul Qadar? Betul. Setuju. Sebab itu jangan sempitkan. Ibadah ini pada ibadah khusus saja. Ibadah khusus itu tentulah baca Quran. Sebab itu kita sebut tadi, sekurang-kurangnya solat Isyak. Mungkin dia ada tugas. Mungkin malam tu dia kena masak untuk nak bagi pada gelandangan. Jadi kalau dia sibuk baca Quran, masak apa tidak, kelaparan gelandangan. Sudahnya gelandangan pula doa. Ya Allah, orang yang tak bagi aku makan, ya Allah, kau jangan bagi dia Lailatul Qadar. Masya-Allah. Kita kena ingat tu, masing-masing ada dia punya prioriti, keutamaan. Tak sama Ismail. Kita mungkin bercakap, macam Ustaz mungkin bercakap sebagai orang yang mungkinlah kita ke masjid mengajar. Okeylah. Bukan semua orang macam kita. Ada orang duduk di kilang. Kan 24 jam. Saya ada satu video, kalau tak tahu Hani ada dapat tidak video tu. Yang mana satu? Dia kerja kilang sorong tangan. Jadi dia bersalam dengan sorong tangan tu. Ada. Itu viral. Ustaz gelap tadi sorang-sorang. Tak, mana dia teringat mana orang kerja macam tu macam mana? Adakah dia tak dapat Lailatul Qadar? Tak dapat. So dia buat sesuai dengan dia. Kalau dia sibuk baca Quran, Ustaz takut sorong tangan tu sepatutnya dia tarik keluarkan getah tu. Takut tangan tu
panjang pula dia tampar ni kawan tu. Pasal apa? Kerja tak buat. Jadi dia buat, so macam nak buat zikir, selawat. Selawat sebanyak-banyaknya, istighfar pun boleh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Maknanya beristighfar. Lagi paling simple, doa. Doa. Apa saja tengah berdiri cabut seorang tangan tu ni, doa. Mesti macam-macam kita teringat. Kalau tinggal kampung halaman kan. Doa. Jadi doa pada Allah Ta'ala. Kerana itu disebutkan malam ketentuan. Jadi apa yang kita nak minta. Mungkin Allah akan makbulkan. InsyaAllah. Itu pada kita. Minta tu kena yakin juga. Bukan yakin saja, mesti sungguh-sungguh. Jangan sekadar minta itu saja. Sebab itu Ustaz cakap, dia kadang-kadang, tahulah ni ataupun Ismail setuju atau tidak dengan Ustaz Barbuntun semua. Kadang-kadang kita minta, berdoa ketika solat tu dia jadi macam, dia panggil apa istilahnya? Bukan tak proper, dia panggil macam, dia panggil dia follow the flow. Sebab rutin dia tu kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, doa. Lepas tu dah. Jadi dah. Tapi kadang-kadang ada ketika kita tengah duduk dekat sofa seorang-seorang ni kan. Duduk, tiba-tiba kita macam termenung. Masa tu bila kita doa, dia macam sungguh-sungguh. Okey. Perasan tak? Atau kadang-kadang kita tengah bawa kereta, kita teringat kata orang rumah kita. Kan? Mungkin adalah benda yang kita teringat. Kita doa. Masa itu doa sungguh-sungguh. Bahkan kadang-kadang ketika itu kita boleh doa sampai meleleh air mata. Ya, betul tak? Betul. Tapi masa ketika sembahyang, pasal dia dah ada jadi rutin. Ya. So maknanya kita kata doa at any time, at any place. Ustaz memang kalau marah cakap putih. At any time, any place, anywhere. That's all. So, jangan kita limitkan. Inilah peluang. Maka banyakkan doa. Lebih-lebih lagi doa yang kita ajar tadi, 6 perkataan tadi. Kenapa? Sebab dalam doa itu minta keampunan. Kerana tak ada yang lebih baik melainkan kalau kita dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Itu dalam doa disebut afwa. Afwa, betul Ismail. InsyaAllah. Dan juga sebenarnya kita bukan saja berdoa untuk diri sendiri, tetapi apabila banyak bala bencana yang diperturunkan pada kita ketika ini seperti mana pandemik COVID-19 dan juga kejadian bencana-bencana alam yang ditimpakan kepada manusia, insyaAllah dengan doa kita semua boleh dipermudah. Betul. InsyaAllah. Ustaz, ya. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Haryanto Rizal Rahman kerana berkongsi kepada kita tentang Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar ini. Sama-sama kita mendapatkan nikmat dan juga keberkatan daripada malam Lailatul Qadar, insyaAllah. Ya, ini juga kebaikan dengan